Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Cikgu Wan Zamzarina binti Jalaluddin dalam subjek Bahasa Melayu Sekolah Kebangsaan tahun 5 KSSR Semakan 2017. Masih lagi tentang tema kemasyarakatan, Unit 2, Kerjasama Eratkan Hubungan. Ya, pada topik kali ini, cikgu ingin berkongsikan tentang tajuk Sepakat Jaga Kebersihan dalam standard pembelajaran 3.2.1. Dalam standard kandungan 3.2 ini, kita akan menulis perkataan, frasa dan ayat yang bermakna. Dari segi standard pembelajaran 3.2.1, kita akan membina dan menulis ayat untuk menyatakan pendapat daripada sesuatu bahan multimedia. Objektif kita pada kali ini iaitu membina dan menulis ayat untuk menyatakan pendapat berdasarkan bahan dengan betul. Dari segi kriteria kejayaan, di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat membina dan menulis sekurang-kurangnya 4 daripada 5 ayat untuk menyatakan pendapat berdasarkan bahan dengan betul. Jadi, jom kita belajar Bahasa Melayu tahun 5. Kemahiran menulis. Murid-murid boleh buka muka surat 9. Baiklah murid-murid, ini ialah teks yang terdapat di dalam buku teks kamu. Ya, tajuk kita pada hari ini iaitu Sepakat Jaga Kebersihan. Mari kita baca teks ini bersama-sama. Sambil cikgu membaca, kamu perlu meneliti maklumat yang terdapat di dalam teks. Murid-murid dah bersedia? Jadi kita teruskan. Penduduk Taman Seri Damai akan menjalankan aktiviti kempen jalan dan kutip. Sambil menjalankan aktiviti, masyarakat dapat beramah mesra dan bekerjasama. Ya, ini pendahuluan bagi teks ini di mana penduduk di Taman Seri Damai akan mengadakan satu kempen iaitu jalan dan kutip. Ya, mereka menjalankan aktiviti ini secara berkumpulan dan aktiviti ini juga dapat mewujudkan sikap beramah mesra dan mewujudkan sikap bekerjasama. Okey, kalau kamu lihat di sini, ada paparan gegantung yang mengandungi maklumat mengenai kempen tersebut. Program Kemasyarakatan Taman Seri Damai, kempen jalan dan kutip. Tarikh 24 Mac 2021 bersempena dengan hari Ahad. Masa 8 hingga 11 pagi. Ya, matlamat. Menanamkan sikap bekerjasama, mengeratkan hubungan kejiranan. Ya, apa maksud matlamat? Matlamat ni sama erti dengan tujuan. Ya, tujuan program ini diadakan. Kawasan sasar. Ya, taman permainan, gelanggang futsal, bangunan kedai, kawasan perumahan. Atur cara 8 pagi, taklimat, pembahagian kumpulan, pelantikan ketua kumpulan. 8.15 pagi, aktiviti dijalankan. 11 pagi, bersurat. Ya, ini gegantung yang berisi ataupun terdapat maklumat tentang kempen jalan dan kutip. Ya, tarikh kempen ini akan diadakan pada 24 Mac, iaitu pada hari Ahad, bermula 8 pagi hinggalah 11 pagi. Ya, matlamat ataupun tujuan ya. Utama kempen ini menanamkan sikap bekerjasama di kalangan penduduk dan mengeratkan hubungan kejiranan. Kawasan sasar ini bermaksud kawasan yang akan mereka berikan tumpuan ketika kempen jalan dan kutip ini seperti taman permainan, gelanggang futsal, bangunan kedai dan kawasan perumahan. Ya, turut dinyatakan juga atur cara yang bermula pada 8 pagi dan berakhir pukul 11 pagi. Ya. Jadi kita teruskan dengan pembacaan seterusnya. Tadi kita dah jelaskan, dah baca maklumat yang terdapat pada gegantung ataupun iklan tentang kempen tersebut. Tugas kita yang kedua, membina dan menulis ayat untuk menyatakan pendapat berdasarkan bahan. Ya, jadi di sini, di sini ada dialog antara Fifi, Dinesh dan Afifi. Ya, untuk dialog yang pertama, kita lihat dulu dialog Afifi. Dinesh, Kaijun, lihat poster ini. Esok, komuniti Taman Seri Damai akan menjalankan kempen jalan dan kutip. Kalau kita rujuk poster ini,
mengapakah kawasan sasar termasuk bangunan kedai? Ini dialog antara Fifi dan Tinish yang membincangkan tentang poster kempen jalan dan kutip. Ya. Di sini, Tinish telah bertanya soalan kepada Afifi. Ya. Pendapat Afifi tentang mengapakah kawasan sasar ini termasuklah bangunan kedai. Ya. Jadi di sini Afifi perlu membina dan menulis ayat berdasarkan pendapat, ya, berdasarkan bahan yang diutarakan tadi. Jadi murid-murid rasa apakah jawapan yang sesuai, ya? Kenapa kawasan kedai itu dijadikan kawasan sasar untuk menjalankan kempen jalan dan kutip? Kalau kita lihat, kedai juga merupakan tempat tumpuan, ya, penduduk kampung, ya. Mungkin kawasan kedai juga terdapat pelbagai sampah oleh penduduk kampung yang tidak bertanggungjawab. Jadi mari kita lihat jawapan yang lengkap. Murid-murid ingat, ya, untuk menjawab soalan yang sebegini, ya, murid-murid perlu menulis lengkap. Ambil balik pada soalan yang diujarkan oleh Tinish ini, ya, kawasan sasar termasuk bangunan kedai, ataupun kamu nak buat pada pendapat saya, ya, itu boleh ikut kehendak soalan. Mari kita lihat, ya, jawapan yang sesuai berdasarkan ucaran ini. Kempen jalan dan kutip ini mensasarkan bangunan kedai kerana ramai orang yang tidak bertanggungjawab sering membuang sampah di merata-rata di kawasan ini. Ya. Jadi ini mungkin salah satu sebab mengapa kawasan ini dijadikan tempat ataupun merupakan salah satu kawasan untuk menjalankan kempen jalan dan kutip, ya. Jadi murid-murid, jelas kita teruskan yang soalan yang seterusnya. Kaijun, ya, dialog Kaijun. Bagaimanakah aktiviti sebegini dapat mengeratkan hubungan kejiranan? Ya, dalam persoalan Kaijun ini, dia meminta Tinish menjelaskan, ya, bagaimana aktiviti kempen jalan dan kutip ini boleh merapatkan hubungan kejiranan. Ya, jadi dalam soalan ini kita memerlukan pendapat yang logik berkaitan dengan topik, ya, kerana aktiviti ini dilakukan secara berkumpulan, ya. Daripada situ kita dapat mengenali jiran-jiran tetangga sambil-sambil melakukan aktiviti tersebut. Okay, jadi mari kita lihat jawapan yang lengkap. Ingat, ya, murid-murid, cikgu ingatkan lagi sekali, untuk menjawab soalan yang berupa ayat, kamu perlu memastikan jawapan kamu lengkap. Ambil balik ayat daripada soalan, ya. Aktiviti sebegini dapat mengeratkan hubungan kejiranan, baru kamu sambung dengan jawapan yang sesuai. Mari kita lihat, ya, apa jawapan yang sesuai berdasarkan soalan tersebut. Aktiviti ini dapat mengeratkan hubungan kejiranan kerana aktiviti dijalankan secara berkumpulan dan bekerjasama. Sambil kerja dilakukan, penduduk yang terlibat boleh beramah mesra dengan ahli kumpulan. Okay, ini dari segi pendapat, ya, pendapat cikgu. Mungkin kamu ada pendapat lain mengapa aktiviti ini boleh dikatakan boleh mengeratkan hubungan kejiranan, ya. Kamu boleh juga berkongsi jawapan kamu dengan cikgu kamu, ataupun boleh berkongsi juga dengan cikgu di bahagian komen. Okey, murid-murid jelas? Kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Baiklah murid-murid, kita terus dengan soalan yang seterusnya. Kalau lihat di sini, soalan ini dikemukakan oleh Afifi. Ya, mari kita baca, ya. Apakah soalan yang diminta ataupun diujarkan oleh Afifi? Pada pendapat kamu, sesuaikah aktiviti ini diadakan pada hari Ahad? Ya, dalam soalan ini, dia memerlukan pendapat, ya. Kamu perlu memikirkan satu pernyataan yang bersesuaian dengan soalan. Ya, Afifi bertanya kepada Kaijun, adakah aktiviti kempen sesuai diadakan pada hari Ahad? Ya, kamu kena fikirkan, ya, tentang hari tersebut. Ahad merupakan cuti umum di sesuatu kawasan. Jadi bila cuti umum, orang tidak melaku ataupun bekerja. Orang akan berada di rumah. Jadi aktiviti sebegini sebenarnya sesuai dilakukan pada hari Ahad. Sekiranya kita ingin memohon ataupun meminta kerjasama ramai daripada penduduk, ya. Mari kita lihat jawapan yang bersesuai, ya.
pada pendapat saya, ya. Lagi sekali cikgu ingatkan murid-murid, jawab dengan jawapan yang lengkap, ambil daripada soalan, perkataan kamu ini tukarkan perkataan saya, sebab dia meminta soalan meminta pendapat kamu. Pada pendapat saya, aktiviti ini sesuai diadakan pada hari Ahad kerana hari tersebut merupakan hari tidak bekerja dan ramai orang boleh meluangkan masa terlibat dalam aktiviti ini. Ya, ini salah satu contoh ataupun pendapat yang boleh kita kemukakan. Ya, mungkin kamu ada jawapan yang lain yang lebih bernas yang boleh kamu jadikan ia satu jawapan bagi menjawab persoalan Afifi tadi. Okey murid, jelas? Kita pergi ke soalan yang seterusnya. Soalan ini diujarkan oleh Tinish. Ya. Apakah tujuan pelantikan ketua kumpulan bagi setiap kumpulan? Ya. Jadi dia perlu dijawab oleh Afifi. Bagaimana cara kita nak bantu Afifi, ya? Tinish bertanyakan tentang apakah tujuan, ya? Apakah sebab, ya? Kalau dalam satu aktiviti dalam bentuk perbincangan, kita perlu adakan seorang ketua, ya? Kenapa? Kenapa perlunya ketua dalam sesuatu aktiviti? Ya. Jadi jawab lengkap, murid-murid boleh ambil daripada tujuan pelantikan ketua kumpulan bagi setiap kumpulan adalah untuk memastikan kelancaran aktiviti yang dilakukan dan memudahkan aktiviti dijalankan melalui perbincangan. Ya, betul ya murid-murid. Jika kita nak memastikan sesuatu kerja dalam kumpulan itu menjadi lebih mudah, memang perlukan seorang ketua yang boleh memberikan arahan dan bertindak pantas, membantu dan dapat memberikan arahan dengan tepat. Ya. Kerja-kerja akan jadi lebih mudah jika adanya arahan satu persatu. Okay, ini jawapan yang boleh kita masukkan dalam jawapan ataupun ujaran Tinish tadi. Okay, ya, murid-murid, cikgu harap kamu jelas bagaimana cara untuk membina dan menulis ayat berdasarkan bahan. Okay, kita teruskan soalan yang seterusnya, iaitu soalan daripada Kaijun. Ya, Kaijun menanyakan di sini yang manakah lebih sesuai. Aktiviti ini dijalankan secara berkumpulan atau individu. Nyatakan pendapat kamu. Jadi di sini murid-murid boleh bagi pendapat sama ada bersetuju dengan aktiviti kempen ini dijalankan secara berkumpulan atau secara individu. Ya, setelah murid-murid memilih pendapat, murid-murid perlu menyatakan kenapa kamu memilih perkara itu. Jika di sini kalau lihat sesebuah kempen diselesaikan, dijalankan, memang amat sesuai kita memilih aktiviti secara berkumpulan. Ya. Kerja akan menjadi lebih ringan, mudah dan lancar. Jadi, kalau kamu dah dapat di antara pilihan tersebut, kamu boleh melengkapkan jawapan kamu seperti ini. Pada pendapat saya, aktiviti ini sesuai dijalankan secara berkumpulan kerana kerja yang dilakukan secara bersama-sama lebih ringan dan cepat diselesaikan. Ya. Sebaliknya, sekiranya kamu memilih aktiviti ini sesuai dijalankan secara individu, kamu boleh memilihnya dan memberikan pendapat yang logik dan bernas. Jelas ya murid-murid bagaimana cara kita nak memberikan pendapat berdasarkan bahan tersebut. Nilai murni kita pada hari ini ialah sikap bertanggungjawab. Ya. Sikap bertanggungjawab dalam menjaga kebersihan kampung. Ya. Sebagai orang yang mempunyai jawatan dalam sesebuah kampung, ya, kita perlu memikirkan satu cara bagaimana untuk mengadakan aktiviti bagi memastikan kawasan kampung kita sentiasa bersih dan ceria. Ya. Jadi seperti biasa juga di akhir ini cikgu ada kongsikan latihan tambahan. Kamu boleh scan QR code ini ataupun kamu boleh pergi ke link Google Form di bahagian bawah video cikgu. Kamu boleh klik, isi maklumat, jawab soalan dan boleh hantar kepada saya. Ya. Cikgu harapkan kamu dapat memahami bagaimana cara untuk memberikan pendapat berdasarkan bahan pada hari ini. Ya murid-murid, anda belajar, anda hebat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.